guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sahabat-sahabat semua, baru saja Dewan Rakyat dibuka pagi ini. Suasana ataupun keadaan agak tegang ya disebabkan MP Pembangkang yang cuba kononnya menjadi juara, kononnya mau menjadi hero dalam isu kalimah Allah. Tetapi apa yang mereka cuba buat sebenarnya adalah cubaan untuk mengelirukan jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sedangkan Datuk Seri sudah menjawab dengan details, dengan info yang padat dan sebagainya, tapi mereka masih memainkan dan juga bermain politik di dalam Dewan Rakyat. Dan apa yang berlaku akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim balun kau-kau MP daripada Perikatan Nasional ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti apa sebenarnya yang berlaku. Mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton video apa yang berlaku di Dewan Rakyat sebentar tadi, sahabat-sahabat semua. 36 dalam kurungan 12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis, dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Saya ingin merujuk kepada satu usul yang saya telah serahkan pada tanggal 8 Jun 2023 lebih kurang pukul 4 petang kepada Speaker Dewan. Baik. Adakah saya baca usul ini? Baik, silakan. Okey. Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli Hanafi Tanjung Karang mencadangkan satu usul dibentangkan untuk merujuk Yang Amat Berhormat Tambun kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana telah berucap pada tanggal 23 Mei 2023 dengan mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Yang pertama, saya amat khawatir dengan sikap MP Tambun yang sewenang-wenangnya memberikan jawapan yang bertentangan dengan kebenaran dalam Parlimen ini. Jelas bertentangan dengan saranan MP Tambun sendiri yang pernah menegur ahli Parlimen agar menjaga Yang Berhormat tata susulan. Tanjung Karang, dengan izin, could you go direct to the point? Oh, okey. Kalau nak bercerita macam tu, masa Dewan ni banyak benda yang nak. Ya, ini usul yang saya serahkan. Pertama, isu kalimah Allah pada 23 Mei 2023, Tambun menafikan tidak rujuk kepada Yang di-Pertuan Agong dalam penarikan rayuan kes kalimah Allah ketika menjawab soalan di Parlimen Tambun menafikan tidak rujuk kepada Yang di-Pertuan Agong dalam penarikan rayuan kes kalimah Allah ketika menjawab soalan di Parlimen ketika ditanya oleh MP. Soalannya sahabat semua, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak merujuk kepada Perdana Menteri menyatakan adakah pihak kerajaan mendapatkan perkenan Majlis Raja-Raja Melayu dan berunding dengan Majlis Agama Islam negeri-negeri terlebih dahulu sebelum kerajaan secara diam-diam menarik balik rayuan dalam kes kalimah Allah yang begitu besar implikasi terhadap kerukunan Islam sebagai agama persekutuan. Perdana Menteri Keuangan menjawab. Tanjung Karang, saya guna bahasa yang paling senang. Apa dia isunya? Direct to the point. Kalau nak cerita panjang tu, tahu pun Yang Berhormat Ulangan. Perdana Menteri, terima kasih. Perdana Menteri menjawab, terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai. Pertama, memang telah dirujuk ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Yang Pertuan Agong memberikan pandangan supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja. Daripada handset ada menyatakan, dan kemudian kenyataan press conference yang telah dikeluarkan oleh Sultan Selangor menyatakan perkara tersebut jelas tidak dirujuk dan tidak dibincang. Dan Sultan Selangor setuju untuk membincangkan perkara ini di dalam Majlis Kebangsaan, Majlis Raja-Raja, MKI. Okay, itu baik. Isunya. Baik, Yang Berhormat Tanjung Karang. Perkara yang anda bangkitkan tu, what is the end product? Apa matlamat Yang Berhormat Tanjung Karang? Ke mana? Terus, to the point. Senang, kita tak buang masa Dewan. Perbuatan ini jelas bertentangan dengan Standing Order Dewan Rakyat mengikut Peraturan 36/22 iaitu mengelirukan Dewan. Kita minta ianya dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan mengelirukan Dewan tersebut. Okey, jelas. Terima kasih. Itu matlamat yang menghala ke situ kan? Ya. Okey, baik. Ini petua saya. Terima kasih. Kita di Dewan ni, segalanya dengan apa polemik sekalipun, kita pegang pada ni.
dia punya bapa the konsti perlembagaan. Apa yang berhormat bangkitkan tu semuanya teratur dalam ni. So yang berhormat perkara-perkara 18, 17 ada kan? So yang berhormat kalau tak puas hati pun ada peraturannya. Please do it. Ya, dengan izin usulkan kepada speaker dan akan dijawab. Macam mana saya nyatakan tadi. Baik siapa sekalipun, anybody, we stick to this and this. Ini kanan perlembagaan, kiri peraturan. Semua ada. Kalau saya nak baca, yang berhormat rasa dah setengah tahun dah ni. Tuan Speaker, saya telah menghantar usul pada tanggal 8 Jun 2023. Dia ada Belum peraturan dapat juga. jawapan. Kalau yang berhormat tak puas hati, aturan tu pun ada lagi. 17, 18, 27 dan bracket 3. Saya nak panjang-panjang lagi buang masa ni. Ini Perdana Menteri ada sini. Nak menjawab soalan yang berhormat berkaitan. So, saya dah putuskan petua saya yang berhormat usulan. Biar speaker akan menjawab berpandu dengan handset dan sebagainya. Faham Right? Let us not waste the time Terima kasih. of the rakyat. How is the day, Damansara? Good. Izin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya, sebentar lagi kita akan mendengar jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan cubaan MP daripada PN ini untuk mengelirukan berkaitan dengan isu kalimah ini. Jadi mari kita dengar kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad yang berhormat Parit Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Parit Sulong minta Perdana Menteri menyatakan pembaharuan yang dibuat oleh kerajaan dalam pendekatan serta tata kelola undang-undang atau peraturan untuk mengekang ketirisan dan kebocoran wang awam serta nyatakan juga adakah kerajaan akan meneruskan pelaporan perbelanjaan dan pemantauan belanjawan negara. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Parit Sulong. Saya tak keberatan kalau nak jawab Tanjung Karang supaya perkara ini jangan berlanjutan dan jangan tipu masyarakat dan mengelirukan Dewan dan mengelirukan rakyat. Kita guna agama dan cuba mengelirukan rakyat, tapi oleh kerana saya patuh pada peraturan, itu terserah kepada keputusan Yang Berhormat Timbalan Speaker apakah boleh ataupun saya terus dengan jawapan ini. Baik Yang Berhormat Tambun, silakan. Dengan jawapan ini. Ya. Tak boleh ulas yang Boleh. baik. Yang Berhormat Perdana Menteri, tempoh ini adalah hak yang berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Betul. Ini kenyataan itu kalau baca betul tak akan mengelirukan dan memang dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong dan kali kedua sebelum Kabinet membuat keputusan saya menelpon Yang di-Pertuan Agong. Pertamanya perjumpaan sehari sebelum itu. 7 Februari itu di hadapan Jemaah Menteri, dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Saya menelpon Tuan Agong tentang keputusan baru iaitu nak merujuk kepada Majlis Raja-Raja dalam soal pindaan. Fahamlah. Yang kita kata dua perkara. Pertama, pendirian kita soal Allah yang saya jawab bagan serai, itu betul. Ya, iaitu merujuk kepada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi yang keputusan yang dibuat kemudian itu adalah kerana kita nak buat pindaan, nak tarik balik ke peraturan KDN yang menetapkan tentang peraturan membolehkan import barang-barang yang dilarang mengikut keputusan Majlis Raja-Raja. Jadi itu yang kita lakukan. Yang saya menghadap Kebahaduli Sultan Selangor atas titah tuanku, itu bukan soal keputusan lama. Tanjung Karang faham dan Sultan Selangor itu sultan kamu di negeri Selangor. Baca apa yang Sultan Selangor sebut.
iaitu dalam soal perakuan kabinet tentang tidak membolehkan Allah digunakan di semenanjung tanah Melayu diperkenan. Kemudian kelonggaran untuk Sabah Sarawak saya jelaskan, dan kemudian oleh kerana ada pindaan, tuanku memberi pandangan sebaiknya pindaan yang nak dicadangkan itu atau memperkemas peraturan itu sebaiknya dibawa dulu kepada Majlis Kemajuan Islam supaya tuanku sendiri akan persembah kepada Majlis Raja-Raja. Apa yang bertentangan ni? Nak putar belit, nak tipu rakyat sebab apa? Nak dapat keuntungan politik, jangan dengan menipu. Itu memang kerja dia, PM. Jadi itu yang saya nak jelaskan. Dia ada dua perkara yang berbeza. Yang betul. Pertama, kenyataan yang dirujuk kepada rayuan kepada mahkamah yang ditarik. Yang kedua, tentang pindaan yang kita rujuk semula kepada Majlis Raja-Raja ini tentang pindaan. Yang kita peraku itu keputusan Raja-Raja Melayu yang dulu. Sekarang bila ada usaha nak memperkemas, nak membatalkan peraturan, itu yang kita rujuk. Tetapi Sultan Selangor berpendapat dan saya bersetuju dengan pandangan tuanku Sultan Selangor, iaitu lebih baik kita lihat yang teliti itu di Majlis Kemajuan Islam, kemudian diangkat untuk pertimbangan raja-raja. Dan dia sebut, baginda menyebut, tidak dipikirkan ada masalah sama sekali kerana keputusan itu akan memperakui keputusan Majlis Raja Melayu yang terdahulu dan akan hanya memperkemas supaya jangan ada kekeliruan, mempermudahkan tindakan oleh badan penguatkuasaan. Jadi itu yang saya buat. Baik. Terbaik sahabat semua, itu dia jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya berkaitan dengan isu itu sebentar tadi yang sebenarnya apabila saya melihat video MP daripada APN ini memberi soalan, beliau sendiri mungkin tidak memahami atau tidak meneliti terlebih dahulu apakah persoalan sebenar yang melibatkan isu ini. Mereka cuma mengatakan kalimah Allah, tapi mereka tidak tahu apa punca sebenar, apakah yang cuba diperkemaskan dan juga dilakukan oleh kerajaan ini. Mereka hanya memusingkan fakta, cuba untuk mengelirukan rakyat, berpolitik di parlimen dan sebagainya. Akhirnya mereka kena balon, kena sekolahkan kau-kau oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terbaik jawapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih dan geng Tak Anwar juga. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.